What's up guys? It's your brother from another mother, Coach Cam Izwan. Okay, so hari ini kita ada special guest di mana beliau datang daripada industri construction tapi tiba-tiba berkecimpung dalam fitness industry dan dia juga mempunyai 5 branch gym franchise. Sebelum kita mula, tak kisah you all dekat mana, please support misi kami untuk membantu dan mengurangkan 1% obesity di Malaysia by liking and following our channel and share dengan kawan-kawan you all. Welcome to our 5th episode of KIP, Cam Izwan Podcast. Di channel kami, saya sentiasa berkongsi tentang fakta sains kesihatan dan pada masa sama, invite credible and successful individual in their respective field. Siapakah special guest kita? Welcome, Encik Kumar. How are you, Encik Kumar? Nice to meet you. Hi. Apa khabar? Thank you for invite. No, thank you for coming by. Terima kasih bye-bye. Okay. So, hari ni saya nak Encik Kumar nak tanya beberapa soalan dengan Encik Kumar. But sebelum tu, saya nak tanya dua soalan out of this topic. What's your favourite colour? What's that? What's your favourite colour? Warna kegemaran. Kegemaran warna hitam. What is your favourite food? Favorite food, Thai food. Thai food. Yeah. Saja nak tanya soalan ni sebab nak create the hype untuk semua orang sebelum kita masuk topik yang a bit serious. Okay. A bit serious. Okay, so Encik Kumar, boleh tak kongsi perjalanan dari zaman muda sampai sekarang? Like macam mana the transition dari construction ke fitness industry? So daripada zaman muda dulu, okay, at a younger age, were you exposed dengan fitness industry? Ke tiba-tiba je? Actually ini kira tiba-tiba lah. Saya asalnya buat construction. Okay. Then before that, I memang follow my father punya business. Right. More we do landscaping and ambil perkhidmatan dekat majlis-majlis perbandaran punya kerja lah. Okay. Then after that we start to do the construction job and developer and also government punya construction. Okay. Masa tu tak adalah badan saya makan pun tak control, tak ada apa semua. Then jumpa lah one of my friend. Then dia buat personal training, dia ajak saya buat PT dengan dia. Okay. Then bawalah pergi satu fitness center somewhere in Nampang. Then kita buat PT. Then I dapat dengan dia punya owner. Then one day owner tu kata dia nak jual dia punya fitness center. Oh. Then Kejap, dia tiba-tiba beritahu I nak jual my fitness center atau you tanya berapa nak jual ke? Like macam mana? No. Seriously, I tak ada plan nak buka ke, nak beli ke, tak ada. Okay. Jadi bila dia punya owner tu, bila dah come close with me, then saya dengar-dengar macam dia nak jual. Then I pun tanyalah nak jual apa ni semua. Then I pun dah kumpul lah modal untuk nak beli, nak try lah. Sebab sepanjang saya buat PT, saya pun nampak lah berapa ramai masuk, keluar. Then I rasa not bad. This is one of I boleh try dalam bidang baru. Kan? Then When you say not bad, is it lucrative tak you rasa? In your agak-agak, because you tengok macam tu je kan? bagi saya, sebab I zero knowledge dalam fitness tu, then I nampak, tak tahulah, bagi I, kalau 10 orang datang pun, saya bagi saya, wow, ramainya macam tu lah kan. Then sebab I tak tahu pasal benda tu kan. Then I macam, okay lah, just nak try. Then dia nak jual pun, tak ada lama sangat. Then I dah prepare, then suddenly dia kata dia tak nak jual, dia nak continue kan. Then masa tu memang I dah excited lah. I dah beritahu kawan semua nak buka fitness center ni semua. Then I kebetulan tipu lah dia ni. bukanlah tipu lah. Mungkin dia nak jual, lepas tu terjadi. Then I pun dah force dia lah. Dan kebetulan dekat di rumah saya, I duduk Ampang. Then dekat situ ada satu sports center tengah nak buka. Saya try lah tanya. Dan dia pun bagi. Thank God I buka tak sampai few months, tak sampai 6 bulan, memang customer penuh. Dan I buka dalam 2,000 square feet macam tu lah. Memang customer penuh. Sampai customer tak nak masuk gym sebab dia datang tengok penuh. Ramai sangat. Gym ni bila customer kurang pun susah, bila customer ramai pun susah. Betul. Then How big is, berapa besar you gym? masa tu dalam 2,000, 3,000 square feet. Okay lah. Okay lah. Tapi lengkap lah. I letak 5 treadmill dan elliptical semua cukup lah untuk nak buat fitness. Then kebetulan ada sebelah tu ada kosong, then I extend. Jadilah sampai sekarang dah dekat almost 22,000 square feet. Besar tu. Wow. Then lepas tu dalam setahun tu business memang bagus lah. Okay, kejap. I nak tanya this part. Because you grow your business, bila saya dah buka business dulu tau. Kejap. I opened the business 2014. 40. You?
2000? 2013 ujung Ujung. 2013 ujung. So this is tempat I nak belajar jugalah daripada Encik Kumar. How do you attract that group of people? Adakah disebabkan entry fee murah? Adakah apa yang buka-buka je tiba-tiba ramai orang? Ya. Saya pun nak belajar tu kan. Mungkin sebab saya buka first tu dekat sport center. Jadi dekat situ memang dah ada futsal, badminton kan. Jadi orang yang pergi sana Traffic pun ada lah. memang orang yang pergi sana pun jenis yang sport punya orang. Jadi kebetulan mungkin dia bawa family anak main ni kan, sementara tu dia orang boleh main dekat situ. Jadi dekat situ memang dah sambutan. I nak buat marketing tu tak ada susah sangat masa tu. Jadi memang ni. Dan after that kita punya harga pun murah lah masa tu. Saya bagi per entry RM5. OQ free, wang kemas free. Jadi senang lah saya nak promote. Betul? That That's because banyak orang yang buka gym macam saya lah kan. Dulu gym saya besar, lepas tu saya downsize. The first thing kita pop up is like macam mana kita nak tarik orang. Okay. So this is the part saya pernah tanya lah. So the first gym was dalam sports arena. Yeah. Okay, then within how long able to buka the second gym onwards? Yang second itu dalam setahun lebih. Wow. Saya dapat lagi satu tempat. Saya buka dekat Kepong. Masa tu dekat sini memang dah ada profit. Then I berani ambil dekat situ sebab I fikir dekat situ kalau zero business pun at least profit ni boleh backup kat situ. Then yang buka kat Kepong pula lagi bagus daripada Ampang. Wow. Jadi Which pasal Kepong ni belakang Jasco. Okay. Tapi lepas lockdown saya dah tutup. Jadi after that I buka dekat Kelang, Subang. Continue I buka dah sampai 7 branch. Dan saya buka pun harga pun saya letak murah lah, RM5 semua branch saya letak RM5. Kelebihan dekat gym saya buka besar lah. Kalau saya buka Kampang ke Sungai Long ke, the biggest in Kajang, biggest in Kepong, something like that, biggest and cheapest. Jadi senang saya nak tarik crowd yang tu. Sekarang you tahu lah, kalau nak belanja tu, kalau belanja dekat restoran mahal orang sanggup. Kalau nak fitness, alamak RM10 mahal lah. Ni lah. Betul. Dia fikir macam tu. Betul. Jadi saya pun bagi harga mampu milik. Kan, kalau you nak tempat yang standard, ada aircon yang kelas-kelas, dia pun ada pilihan lain, bukan kita ni kan. Betul. Jadi saya bagi orang yang, actually saya target orang yang jarang pergi fitness, jarang yang pergi gym yang tak pernah. Bukan saya nak kongsi atau tarik crowd yang dah memang tu, sebab orang yang kita ambil daripada gym lain tak ada datang sini, besok kalau buka gym lagi dia orang akan lari. Jadi kita tarik orang yang tak pernah datang gym. That's more better. Betul. Okay. Tadi before kita punya recording saya ada tanya Encik Kumar kan, kenapa dia sentiasa nak bantu orang? When I say sentiasa nak bantu adalah bukan saja dari fitness center, tapi juga dari segi sukan, maths, fizik dan bina badan jugalah kan. Okay. Kepada mereka tak tahu, saya tak bagi tahu kan gym apa. Encik Kumar gym mana? Enrich Fitness. Kepada mereka pernah bertanding dalam Mr. Enrich, confirm you tahu. Enrich Fitness. Inilah owner dia. So, one of my client pernah bertanding untuk Mr. Enrich. Very grand, besar semua. And tadi pun Encik Kumar bagi tahu, he try his very best untuk tolong atlet. Kan? Boleh tak berkongsi macam mana buka gym, tiba-tiba you dah buat Mr. Enrich. Apakah purpose Mr. Enrich tu? Adakah for publicity? Adakah for what purpose sebenarnya buat Mr. Enrich tu? Okay lah, salah satu marketing tu memang betul lah. Nombor dua, bila kita dalam fitness center ni, sekeliling kita pun penuh dengan orang-orang fitness. Dan kita kawan dengan lepak dengan dia orang semua kan. Jadi saya bukan bodybuilder, tapi I pun adalah main gym. Dan bila kawan dengan dia orang, kita pun dengar lah dia punya cerita dia tu ni semua. Actually, bila orang dekat gym, contohnya lah saya main gym dekat Kampang kan. Hari-hari saya main gym, main gym. Tengok dekat cermin memang cantik semua kan. Kita tak boleh stop dekat situ. Mungkin dekat gym, antara gym tu saya yang paling tough, paling bagus, saya rasa bangga macam tu kan. Bila saya pergi dekat competition, saya tengok saya yang paling bawah sekali kan. Jadi bila kita pergi competition ni, banyak benda kita boleh belajar. Jadi kalau kita punya otot tu tak berapa besar kan, kita dapat tip. Kita mesti orang lain tegur, you kena buat ni, dekat sini dia kena lebihkan, chest kena lebihkan, kaki kena lebihkan. Kita dapat tip, dapat kawan baru, dapat otak-otak kenal kan, company mana tahu dia pilih you sebab dia nampak you very young,
you ada potensi untuk ni kan, you boleh ambil kan. Jadi competition ni bagi saya penting lah, bila saya belajar benda tu semua. Jadi bila nak buat kejohanan, kos dia bukannya sikit. Kalau contoh macam kita buat Mr. Enrich, makan RM100,000 juga. Sebab saya sepanjang saya buat competition, continue saya buat daripada since 2014. Tak pernah ambil yuran penyertaan langsung. Dan setiap penyertaan tu dia bukan balik dengan tangan kosong. Saya bagi medal, suap pantai, macam-macam lah saya bagi. Dia punya value pun dah 100 lebih. Sebab saya tak nak orang tu datang, dia dapat last sekali, kan, dia paling last, tapi dia balik dengan tangan kosong. Percayalah, dia continue, dia akan give up. Jadi at least bila kita bagi medal, bagi something, dia excited, dia akan post walaupun dia last, dia akan post, dia akan gantung. Sama macam kita pergi macam jom run, bawa family jalan kan. Bila kita anak kita dapat medal, dapat baju, dia excited. Nanti ada jom run tu, dia nak, bukannya tujuan dia nak menang, dia nak just nak medal lah tu. Jadi dapat ganjaran lah. Ganjaran. Jadi value, macam mana kita nak nilai kan diri kita atas stage. Jadi bila dekat atas stage, baru you tahu apa you punya condition badan you kan. Jadi lagi satu, bila you post, you boleh hilangkan rasa takut, nervous semua dekat di kalangan ramai semua. Competition is penting. Dan bila ramai tu, kalau one of my friend yang close dengan saya, dia pun advice dah buat satu competition. Then I start buat 2014 Mr. Enrich. Sampailah yang 2019 last saya buat. Dan kalau ada rezeki nanti saya akan buat lagi. Okay, kepada atlet-atlet yang pernah bertanding, maybe tak tahu behind the scene. So Encik Kumar dah berkongsi dah. It's not a cheap, bukan murah lah. Bukan murah untuk organize this kind of thing. And saya berharap you all appreciate apa yang diberi, bukan saja dari Encik Kumar, tapi whoever yang organize the competition. Correct. Because they put their hard work and effort kan, nak tolong atlet-atlet. The soalan saya nak tanya kat sini, kenapa hanya pertandingan men's physics? Okay. Kita dah tahu kan, kenapa tak ada bina badan kan? Kenapa men's physics je? The most recent one was apa ni, dekat ada USN punya competition tu. Fitman Fitman. Kenapa tak ada bina badan? Boleh tak kongsi sikit? Okay, saya tak tahulah kalau penganjur lain. Tapi sebelum tu, seperti awak tadi katalah, penganjur ni mana-mana competition Malaysia, orang boleh nilai lah. Kita sebenarnya bukan make money. Macam I bagi free registration, of course saya tak make money, I spend money. Tapi ada yang kutip yuran tu just the commitment fee saja. Kalau setakat kalau dia charge 81, so kita boleh kira kita nak sewa stage itu ini semua kan, banyak cost pakai penganjur. Kita nak ada fun and make the market happening, the bodybuilding happening. As long ada competition, then athlete pun tak mengharapkan cash prize yang tinggi-tinggi pun. Dia pun nak stage. And kalau ini bukannya competition untuk you nak cari duit betul-betul. Kalau you nak betul-betul, you buat badan cantik-cantik, pergi main dekat international. Then you can make money. Jadi sometimes penganjur sebelah sini atlet, kita penganjur. Lepas tu tengah-tengah ni technical. Yang badan yang bertanggungjawab untuk menganjurkan betul. Jadi kita just spend money. Kita ada persatuan yang akan uruskan everything technical. Jadi bila ada masalah semua, kita as penganjur yang dapat ini semua. Jadi saya haraplah atlet-atlet bila ada kejohanan, ada sedikit masalah ke apa kan, tolong jangan salahkan penganjur. Sebab penganjur ni dah try the best. Dan same time I mengakulah ada penganjur juga ada kelemahan-kelemahan sendiri. Jadi saya dekat sini ambil kesempatan juga kepada penganjur-penganjur bina badan maupun main fizik. Sebelum you punya competition, apa you nak tengok? Especially setiap kategori orang bina badan or main basic, apa you nak tengok? You nak tengok badan dia macam mana, kering ke, basah ke, itu ke, you explain dekat dia. Before 3 months or 6 months better. Jadi atlet tahu, you nak basah biar dia datang dengan basah. Dia nak kering, biar dia kering. Jangan dah sampai the competition baru you nak cakap, oh actually hari ni dia buat talimat dengan juri-juri. Dia kata okay, hari ni kategori ni kita nak tengok ni. Habis orang dah buat badan dah lama-lama untuk competition tu. Betul. Tak bagus lah kan. Jadi bagi tahu ini advance. Jadi atlet peserta yang akan join tu betul-betul memenuhi syarat tu yang akan join. Jadi tak adalah orang datang buang masa tunggu lama tu semua kan. There's a few masalah yang penganjur kena memperbaiki lah. Dan balik pada soalan awak tanya yang tadi, kenapa bodybuilding tak buat. Okay, saya kan, bagi saya lah, pandangan saya lah, main fizik ini macam tadika ataupun sekolah rendah. Okay, kalau you suruh saya pakai posing trunk, seluar dalam, suruh naik dekat stage, saya takkan naik punya.
Kenapa? Okay, mesti saya malu. Tiba-tiba sebab I'm not in the bodybuilding ke apa kan. Tetapi bila saya main gym, you tengok badan saya cantik kan, apa kan. Bos, masuklah ada jeans sport kan. Faham. Jadi just buka baju je lah bos. Faham. Okay, mungkin saya boleh try. Saya buka baju, saya pergi dekat stage, saya flex ni dapat. Dan tengok. Itu kata tak boleh tengok, bos dah dapat champion. Minggu depan ada pen fizik, pakai seluar pantai saja. Yalah. Dan saya boleh pakai pantai. Dan apa tu, atletik fizik, pakai posing trunk. Dan baru dia buy. Jadi sama juga. Dia kalau you nak suruh orang tu terus jump to bodybuilding, tak ada. Jadi bodybuilding punya competition memang dah ada lah dekat Malaysia, walaupun tak banyak. Tapi saya rasa bagi peluang kepada orang-orang yang baru nak masuk dalam bodybuilding. You percayalah, orang yang masuk main fizik, dia patut kena improve dia masuk dekat bodybuilding. Jangan tak main kaki pula, terus kena pergi dekat bodybuilding. Jangan maintain dekat bodybuilding. Jadi saya nak buka peluang kepada orang-orang baru nak masuk dalam industri bina badan. Jadi saya lebih mengalahkan lah. Lagi satu, of course lah, saya as a syarikat, saya nak crowd. Kalau kita buat bina badan, saya rasa tak mungkin saya boleh dapat crowd banyak. Dan Mr. Andries pernah capai 420 lebih penyertaan hadiah sampai pukul 12 malam kan. Jadi ada yang juga bising, bos kenapa tunggu lama. Tapi saya rasa biar lambat satu hari pun tak apa. I nak bagi peluang yang cukup kepada semua atlet. Tak nak sekali naik stage 80 orang terus buang 30 orang 50 orang, tinggal 30 bawa pergi final ke apa, tak bagus lah. Okay, nak kongsi sikit lah. Nak kongsi sikit based on the cerita juga. Masa zaman saya bertanding last sampai 2015. Okay. First saya buat bina badan 2008. Masa junior lah. Okay. Habis je junior, open class. Maknanya saya bina badan, kena masuk open class. You bayangkan, baru je setahun lebih. Saya junior setahun lebih je, lepas tu masuk open. Memang tak cukup masa untuk bina banyak otot. Tiba-tiba saya bertanding dengan gorilla, King Kong besar-besar tau. So, saya masuk, saya naik atas pentas, saya turun. Because there's no chance. Kan? Macam Encik Kumar beritahu that, sorry bro. So, Encik Kumar beritahu that nak memberi peluang kepada orang yang tak pernah bertanding. You ada abs sikit boleh, ada dada sikit, jadilah. Tengok ada chance, tak ada chance kan? Adalah peluang untuk rasa. Masa zaman saya tu, saya memang kecil. Naik atas stage, tengok, buang masa je lah. Lepas tu demotivated kan. Dah tak nak lah apa benda ni. Tak ada chance lah. Semua orang dah besar sangat. So I faham sangat dapat. Okay. Itulah tujuan, sebab bukan saya tak nak buat bodybuilding. Saya lebih mengutamakan main fisik lah. Nanti dia dah masuk, nanti pandai-pandai dia lah, nanti dia boleh pergi. Dan ke setiap tahun saya tak lupa letak bakat baru lah. Bakat baru ni bagi atlet yang muda-muda yang baru ni memberanikan diri untuk join. Kalau contohnya lah kan, kalau saya tak buat bakat baru, saya tahu kalau you nak masuk, of course saya tak nak masuk. Saya tahu ini mesti champion punya, kita susah nak menang. Betul. Jadi kena buat separate bakat baru. Jadi bagi peluang dekat orang baru untuk nak cuba. Kalau tak, susah sikit kita nak menggalakkan orang ramai nak join sukan ni. Okay, so since kita dah bercakap tentang men's physique ni kan, and also bina badan, what's your view, Cik Kumar? What's your view tentang atlet-atlet yang bertanding ni menggunakan performance enhancing drug? Your view, nak tahu je. Saya selalulah, even kalau you tengok saya punya speech mana-mana saya lebih tekankan pasal yang doping ni semualah. Of course lah, dekat Malaysia, saya nak bagi tahu lah yang sukan-sukan lain sekali lah. Jangan ingat bina badan saja ada doping. All the sports sekarang ada doping lah. Cuma dekat sini nampak ketara, itu saja. Jangan ingat you orang semua betul-betul cuci bersih habis kan. Manusia tak boleh lari. Tak boleh lari. Dan even MSN ke apa pun, janganlah titikkan bila bina badan saja doping. In same time, our bina badan as atlet ke, as pengurus pasukan, coach semua, kita pun kena kawal juga kita punya benda ni semua yang pasal doping. Jadi saya selalu kata penggunaan doping dalam bina badan ada limit-limit dia. Ada limit-limit dia. Ada orang sebelum competition kau diambil. Lepas competition langsung tak ada fikir untuk nak betulkan balik ke apa. Itu yang banyak jadi case macam-macam dekat situ kan. Cuma saya nak cakap dekat as atlet ni sebenarnya dia takkan ambil sebarang barang tanpa coach suruh. Dia makan pun coach yang suruh, training pun coach suruh. Cuma apa-apa benda, pill ke, injection ke,
benda-benda terlarang pun mesti yang coach yang suruh, sebab dia memang akan hati-hati dalam benda ni. Jadi apa yang coach suruh baru dia ambil. Macam mana pun sebagai atlet, you bertanggungjawab apa yang masuk dalam badan you. Sebab besok kalau apa-apa jadi, bukan coach yang kena, atlet yang kena. Jadi coach ni of course lah, you all nak buat you badan cantik, kan, nak menang, nak dapat credibility. Kita tahulah kan, saya pun selalu fight untuk bodybuilder juga. Nak masuk sukma pun kita dapat bertahun tak masuk sukma semua kan. Bila saya pun macam segan lah bila nak argue dengan government kan, kenapa bodybuilding susah nak masuk semua. Jadi pusing-pusing orang cakap doping. Jadi kita kena bersihkan. Jadi as a coach, mungkin ada coach yang mungkin mungkin tak setuju lah dengan apa. Sebelum you bagi dekat steroid ke apa ke dekat you punya budak tu, pastikan benda tu betul-betul boleh ke tak boleh. Jadi sebelum, I selalu cakap, coach, sebelum you bagi dekat anak buah, boleh tak benda ni you bagi dekat anak you? Anak you boleh tak makan benda tu? Rasa tu. Betul, bagi saya betul. Kalau contohnya lah benda ni tak ada apa-apa masalah, anak you pun boleh makan, then you bagi. Kalau you tak berani bagi anak you sendiri, jangan bagi coach. Anak buah tu, anak you sendiri. You kena anggap macam anak you sendiri. Jangan semata-mata dia nak menang, semata-mata you nak dapat nama. Kalau budak you menang, oh ini coach champion bagus, PT boleh buat banyak ni. Don't. Itu umpama macam you bunuh dia in long term. Bukan hari ni, bukan tahun depan, bukan ni. Macam-macam masalah kita boleh tengok dalam ni. Jadi benda ni semua orang tahulah. Kalau pasal doping ni sensitif sikit. Tapi saya tak apalah kalau orang nak marah pun. Saya cakap dengan coach semua, tolonglah, sebelum bagi benda tu, fikir. Mungkin awak sendiri pun ambil barang tu. Mungkin kadang-kadang bila kita tak minat dalam sukan ni, kita tepikan, nyawa kita pun tepikan, family kita pun tepikan, kerja kita pun tepikan, semua kita tepikan. Kita fikir nak menang saja. Tapi janganlah orang lain pun jadi mangsa juga. Jadi kita as a coach, sebagai ayah untuk anak buah kita bagi benda yang terbagus. Saya nak tambah sikit kat depan itu yang ada coach. Mereka yang follow TikTok tu tak ada coach. Betul. TikTok sekarang kalau you tengok, saya pun terkejut. I think it was last year kot. Mungkin sekarang masih ada. But last year banyak orang jual macam tu je. Sama ada fake punya sekarang. Speaking of that kan, sekarang ada fake. I pernah lah benda ni, pernah banyak kali cerita. Sekarang benda ni senang je dapat. Tak payah melalui orang, tak payah melalui coach, tak payah ikut authority pun. Dekat phone pun boleh dapat. Dan bila benda ni I cerita dengan kerajaan, dia kata benda ni susah nak kontrol. Bila dia buang benda tu dekat daripada website ke apa ke, tak sampai sebulan lagi 10 datang. Dan dia cakap you have to control lah. Kita kalau buat live macam mana-mana dekat Instagram, Facebook, contohnya lah benda-benda macam seksi sikit, isap rokok, terus kena block. Kenapa dia orang boleh buat block? Jadi orang kena ada something lah. Bila upload je benda-benda macam ni, automatically kena block. Jangan tunggu sebab yang jadi mangsa tu atlet-atlet kita. Memang sekarang dia sangat short, badan cepat naik, badan cantik semua, bicep besar semua kan. Tapi kalau you betul-betul sayang your family semua, won't take the things all lah. Okay, Ana tambah cerita sikit I pernah kongsi dalam episod 2 kalau tak salah. Episod 2 ke 3 dengan one of the athlete juga. Ada pernah this gentleman datang kat studio saya. Dia pun trainer. Dia trainer datang, dia minta pertolongan saya daripada segi meal plan. So saya tanya kenapa? Bukankah awak tahu nak buat apa kan? So dia buka dia punya kopiah, tak ada rambut. Terus kat situ I terus nak tahu orangnya ada kanser. So I macam tanyalah apa berlaku. So dia bagi tahu mungkin suplemen. Dia kata takkanlah suplemen dapat kanser. Tak pernah dengar saya semua hidup pun ambil suplemen tak pernah ada kanser kan. Lepas tu dia pun bagi tahu, ada kawan-kawan kat gym dia bagi benda-benda. Kata bagi apa? I tak tahu, I ambil je. So I kata lah, you ambil je. So dia tak tahu apa dia ambil, tapi dia ambil je. So at the end of the day, after couple of months dia buat macam tu, dia disahkan kena cancer stage 4. So tak boleh buat apa-apa tau. Saya pun tanya, bro, you tak sepatut cari cari doktor. Dia kata, I tengah doktor ada, kemoterapi tengah buat. So saya tengah cubalah apa-apa yang ada je. So fine. Saya buat meal plan, saya bagi kat dia. 2 minggu kemudian kita follow up, contact dia, tak jawab. Minggu ketiga, bapak dia call saya, bukan call lah, message saya, kata sekian-sekian telah meninggalkan dunia ini. So he is only 27, 8, muda tau. Muda sangat. So itulah salah satu contoh di mana jangan just ambil apa-apa you nak. Betul. Kan?
So thank you for bagi awareness dekat semua orang kat luar sana. I mean kepada mereka kat luar sana yang drug user, I mean that's apa you tengah guna lah, tapi jangan sampai abuse lah. Betul. Bukan maksud saya nak suruh, itu masing-masing punya hak lah kan. Depends, sebab coach pun dia ada lah bacaan dia berapa. Sebab kita tak nak main bagi je kan. Tapi macam mana pun kesihatan penting, kena utamakan, itu dia. Yang second tu, yang lain semua second. Saya nak tahu daripada Encik Kumar, what's your end goal sebenarnya? Your end goal dalam fitness ni, buka 20 gym ke, nak buat lagi besar competition, apa sebenarnya dalam fitness industry ni? Bagi saya, nak buka branch tu adalah, tapi saya target Lembah Kelang sajalah. Ramai cakap bos buka kat Penang, Johor. Bos buka Penang, hari-hari saya datang. Saya cakap saya cakap dekat Penang bukan tak ada gym. Lain lah kalau saya tak ada gym, kat situ ada pergi. Ada yang kata buka kat Johor bos, mesti datang. Ada yang buka kat Seri Kemang. Saya cakap memang saya punya gym ada kat Seri Kemang kan. Jadi memang dia orang just kan. Jadi bagi saya plan nak buka few branches, and kalau ada rezeki saya akan continue buat apa Mr. Enrich dan warga OKU dengan warga emas yang free tu saya akan continue. Dan saya nak more the bodybuilding dekat Malaysia ni get next level lah. Kita boleh banding kalau negara-negara yang lebih jauh miskin daripada kita, contoh macam dekat Thailand, kan, Philippines semua. Kalau orang pergi tempat dia orang fitness and apa competition kalah kita semua tahu. Kita jauh ketinggalan. Jadi dekat Malaysia ni untuk bina badan kita masih ketinggalan jauh sangat-sangat. Bila rasa kenapa? Itu agak sensitif sikit lah kalau kita cerita kan. Some people kata barang tak cukup. Jadi kalau kita pergi macam penlibatan atlet kita ke international level, kita tengok negara-negara lain hantar atlet banyak, macam kita tak mampu lagi nak hantar atlet banyak lagi. Even kita tengok pembangunan sukan bina badan sendiri dekat Malaysia ni agak ketinggalan jugalah bagi saya. Jadi I rasa my part I akan usaha untuk do something for the ni. Untuk ni target kita nak Sukma ni kena masuk bina badan. Okay, Sukma ni satu permulaan untuk atlet-atlet kita. You tahu lah competition Malaysia ni bukannya bagi cash prize ke apa kan. Kan dapat apa 500, 200, ada yang bagi RM50. Lepas tu bagi mock-up check, nak buat mock-up check lagi mahal daripada RM50. Jadi kita just nak title tu kan, kalau macam-macam Sukma. Recognition lah. Ya, kita continue ni ada dekat Sukma and Asian Game macam tu lah. Kita dah try. Jadi kita nak improve. Kita jangan cakap sukan bina badan ni bukan sukan teras. Kita boleh tengok sama kategori dengan bina badan, banyak juga sukan yang lagi bagus dia punya pembangunan dalam Malaysia ni. Jadi saya rasa memang kita lemah. Jadi I going to do my best to develop this sport in Malaysia. Wow. Okay. So everybody, kepada mereka yang memang tengah training gila-gila, sangat konsisten, maybe you could reach to Encik Kumar. Bagi tahu apa you nak cuba buat juga. Jangan kata nak jadi bina badan macam Anal je. You know, maybe he could help you in some ways. Correct. For me, saya berterima kasih sangat lah kepada Encik Kumar sebab you know, bukan saja nak bantu orang ada OKU, orang berumur dapat datang gym tau. To be honest, secara jujurnya, I think you are the only gym yang offer ni kan? Ya. Ada lagi? Tak pastilah. So far saya tengok saya punya OKU dengan warga emas satu hari boleh dapat dalam 100 orang sebab campur 5 branch lah. Wow. Tapi orang tak percaya ada orang OKU datang gym. Ada juga gym owner tanya, bos, you bagi OKU warga emas semua masuk free, you tak rugi ke? Saya cakap memang saya tak rugi. Contohnya lah, kalau saya buka kedai nasi lemak ke apa kan, saya buat 50 bungkus untuk nak jual. Jadi 20 orang OKU datang makan, tinggal 30. Kalau hari-hari datang memang saya tak boleh buat duit. Tapi kalau dekat gym, warga emas OKU datang, dia main, bukannya saya punya leg press akan kurang, chest press, mesin tu tetap ada dekat situ. Dia orang datang guna balik je. Dan kita tahulah dia orang pun guna sikit-sikit je. Jadi macam senior citizen dia datang, anak-anak dah pergi kerja, dia datang gym balik, dia beritahu lah dekat anak dia pergi gym kat sini, dia beritahu anak dia, kawan dia, jiran dia. Dia salah satu marketing juga bagi saya. Tapi saya tak adalah harap benda tu sangat. Tapi dah
one of the charity lah. Yes. Kita buat duit pun dekat gym. Kita bagi balik sikit dekat community, tak salah pun. Betul. Murah rezeki nanti kita. Okay. So if you ask me secara jujurnya, Encik Kumar punya gym is the first gym in Malaysia yang offer this, free training. Free membership. Free membership. Oh, okay. I thought datang satu hari free. Tak, free membership. Oh, wow. Okay. Dan tak ada syarat, tak ada apa lah. Dia tak kisah pukul apa, tak kisah satu hari berapa kali dia datang. Janji dia 60 tahun ke atas dan ataupun dia ada kad OKU. Oh, ni memang encouraging people to be healthy and fit lah, guys. Correct. Kan? Okay. So, any last word Encik Kumar nak bagi tahu kepada viewer kat luar sana regarding about fitness atau regarding about competitive? Okay, yang first yang pasal bina badan, itulah saya nak bagi tahu dekat Malaysia memang kurang stage lah kejohanan untuk ni, sebab setiap atlet tu akan menilai pencapaian dia bila dia dekat stage saja. Jadi kalau setahun tu dia training tapi tak naik stage, tak boleh. Jadi dekat Malaysia perlu ada banyak stage bagi peluang kepada atlet. Jadi seperti kita tahu kat Malaysia pun ada banyak federation dah sekarang. Bagi peluang, bebaskan atlet, bagi bebas ke sepenuh-penuh, bagi ruang secukup-cukup atlet nak pergi sana ke nak sini ke sana, bagi peluang biar dia memperbaiki dan membangunkan dia punya sports dia sendiri. Okay, jangan ada apa-apa halangan bagi mereka. Jadi untuk pihak-pihak yang sudi nak support sukan bina badan, support atlet ini, dia alu-alukan. Sebab kita sukan ni kena selalu merayu. Dia tak macam badminton, bola sepak semua. Orang akan kejar-kejar untuk nak sponsor. Macam kita pula kejar penaja, minta sponsor tu. Jadi dekat sini untuk pas bina badan, I really appreciate all the gym owner. Kita punya gym-gym yang community ni sangat bagus sponsor benda tu. Kalau contoh kita buat satu kejohanan mana-mana, kita minta sponsor, at least kalau dia tak bagi banyak pun dia ada bagi sikit. Okay, 50 helai baju ke apa kan. Tapi kalau tengok gym-gym corporate yang besar-besar dalam mall ke apa kan, diorang kurang sponsor-sponsor. Macam mana pernah kita nampak logo-logo diorang dekat ni kan. Tapi gym yang kecil-kecil banyak support. This time I take peluang untuk kat semua gym owner yang selalu support yang bina badan. Sebab kalau gym saja yang pergi bina badan saja. Dulu kan mana ada orang-orang biasa macam kita pergi. Tapi sekarang dalam gym semua orang pergi. Saya punya gym 30% to 40% semua perempuan. Dan lelaki-lelaki macam biasa kan. Dulu bina badan saja. Awareness tu dah ada lah. Ya, awareness tu ada. Jadi atlet gunakan peluang ni dan penganjung lebihkan penganjuran dan persatuan tu bagi peluang yang sama rata, yang cukup kepada atlet. Okay, yang untuk gym owner ni, kita tahu kita baru lepas daripada COVID. Yes. Dan saya ucap sedih jugalah sebab masa tu ramai jugalah yang dah gulung tikar. Yang kesian tu adalah orang-orang baru lompat masuk dalam industri gym, baru start buka, baru habis belajar buat pinjaman dekat SME, lepas tu buka gym tak sampai setahun dah kena gulung tikar. Tapi dia dah jual barang dia, dah jual harga pun murah-murah. Lepas tu dia dah cuci tangan dengan gym, tapi masih ada hutang dengan bank. Masih ada kawan-kawan buat Grab, masih bayar dekat situ. Jadi orang yang dah selamat daripada COVID tu tak ramai pun, sikit je. Jadi diorang pun masih mempertahan sebab mungkin yang tu adalah satu pendapatan utama, ataupun dia tak ada pilihan lain, dan mungkin dia ada backup money untuk nak backup semua. Jadi kita pengusaha gym macam-macam masalah kita dah alami. Cuma saya ambil kesempatan ni dekat kerajaan, bantulah kami as pengusaha gym yang masih bernyawa-nyawa ikan. Walaupun orang kata gym dah boleh buka sekarang kan, tapi tak sama lah. Serius, you boleh tanya semua gym owner, tak sama. Memang dah berbeza. Jadi at least bantulah apa yang boleh bantu dekat kita. Okay, Encik Kumar rasa apa dari segi mana boleh bantu? Yang kalau gym owner, kita minta 3 je. Saya dah pernah minta lah dengan kita punya menteri. Tapi saya beritahu sekarang tahun 2023, menteri kita ni okey lah kan. Nanti kan orang tengok video ni dia ingat menteri yang dulu yang betul. Okay, saya pernah minta satu geran lah. Geran. Kita pun sejak kita buka gym dekat Malaysia, gym dah lama sebenarnya. Kita gym owner tak pernah minta apa-apa bantuan pun daripada kerajaan selama ini. Betul. Kita buka bisnes, kita buat kita punya kerja, kita je tak pernah minta. Ini sebab COVID, kita mintalah geran something dekat kerajaan kan, bagi geran on off. Dan dulu dia janji pun bukan semua orang dah dapat, banyak yang tak dapat. Dia kata duit tu dia dah pulang kat lah, apalah macam-macam lah.
Tapi harap dengan ada menteri baru adalah nampak bantuan sikit. Satu, grant. Nombor dua, kita minta dia pembiayaan. Sebab ada yang masih utang juga. Sebab utang yang masa lockdown tu masih ada tanggung lagi. Jadi kalau dia boleh buat bagi loan dekat SME ke bank rakyat ke bank simpanan tanpa faedah lah, tekun ke, jangan you kenakan faedah lah. Lepas tu nombor tiga, masalah utama lah pelesenan, especially sini KL dengan Selangor yang terlalu mahal kan. Jadi sekarang saya nak ucap terima kasih juga dah dekat YB kita, Menteri KBS. Dia bawa saya sekali jumpa dengan menteri, sebab lesen ni bawa KPKT. Jadi nampaklah inisiatif dia turun padang, dia buat kerja untuk bagi pihak kita. Kalau dulu ujung menteri semua, okey saya akan bincang benda ni, dia kata macam tu je. Tapi dia turun padang, dia bincang, dia follow up dengan saya. Jadi saya ada begitu harapan, letak harapan tinggi lah. Kali ni dia boleh bantu kita. Jadi kalau serta, percayalah lagi banyak gym akan dibuka masa akan datang. Dan untuk pengusaha-pengusaha gym, apa yang kita dah lalu ni memang kita susah nak terima. Tapi we still strong. Sebab apa? Satu je, kita nak membantu komuniti kita untuk nak terus sihat. Betul sangat. So 100% agree. Bila kita cuba sedaya upaya untuk bantu orang, orang lain pun nampak. Orang lain pun nampak yang kita memang nak bantu orang, and they will support us. This is based on my own experience lah kan. Kita nak tolong orang, orang pun nampak tak apalah, tolong nak dia sikit, dia tolong banyak orang lah kan. Betul. And again, Encik Kumar, thank you very much for sharing your journey, and also dapatlah atlet-atlet kat luar sana faham kenapa tak ada sukan bina badan lagi. Mungkin di masa depan ada, tapi insyaAllah lah. And thank you for helping the fitness industry juga, because kami semua tahu Encik Kumar selalu kat depan. Nak tolong masa COVID, nak tolong masa PKP, you're always in front, and also sentiasa berkongsi pasal gym owner punya struggle kan, banyak barang-barang kena jual semua. Saya tengok semua tu. Thank you again Encik Kumar. InsyaAllah di masa depan kita akan jumpa lagi, and appreciate for all the help. Okay. Thank you very much. Okay, thank you. Jumpa lagi.